Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Haris Mursyidi bin Wan Rawas Munshi. Nombor metrik I20204910. Okey, saya nak membentangkan tajuk yang saya ambil, iaitu alaqah al-majaz al-mursal, iaitu masuk alaqah ni iaitu lafaz yang digunakan bukan pada maksud yang sebenar. Iaitu alaqah ni mempunyai bukti-bukti yang tertentu ataupun perhubungan, manakala bukti alaqah itu ialah qarinah, iaitu bukti yang kita boleh ketahui. Okey, kat sini ada 8 contoh, iaitu kalau kita tengok kat poster ni, ada 8 jenis alaqah. Itu ada dia ada macam kaitan. Setiap jenis ni ada kaitan dia. Contohnya kat sini iaitu al-juz'iyah dengan al-kulliyah. Dia ada kaitan dua tu. As-sababiyah dengan al-musababiyah, al-haliyah dengan al-mahliyah. Yang terakhir iktibar makan dan iktibar ma yakunu. Okey, sekejap lagi saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis alaqah al-majaz al-mursal. Okey, yang pertama al-juz'iyah. Al-juz'iyah ni yang bermaksud iaitu sebahagian. Sebahagian. Contoh dekat sini dalam poster kita tengok arsalu al-khalifah ayunah ila as-sauq, yang bermaksud khalifah menghantar mata-mata ke pasar. Maksud dekat situ khalifah ni dia menghantar, bukan maksud dia menghantar mata-mata tu. Jadi khalifah tu menghantar mungkin orang-orang dia lah, sebagai contoh orang-orang dekat pasar untuk mengambil maklumat, sebagai contoh. Okey. Dia punya pair dia iaitu al-kulliyah, iaitu keseluruhan. Dia punya ni contoh saraqu as-saraq al-munzal, itu maksudnya pencuri mencuri rumah. Maksud dia kat sini pencuri tu bukan dia mencuri rumah tu, bukan dia curi rumah tu. Maknanya dia curi barang-barang dalam kat rumah tu, barang keseluruhan kat dalam rumah tu lah dia mencuri. Itu sebagai contoh. Okey, contoh yang kedua iaitu kita tengok al-haliyah dengan al-mahliyah. Al-haliyah ni iaitu yang bermaksud al-haliyah ni iaitu sesuatu suasana tempat ataupun sesuatu ada pada sesuatu. Okay, kita tengok contoh dia. Contoh untuk al-haliyah ni, kita tengok contoh innal abrar lafi na'im. Yang bermaksud orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan. Itulah maksudnya sesuatu itu dalam sesuatu, dalam pada yang ada pada sesuatu. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Jenis yang seterusnya al-mahliyah, iaitu yang bermaksud tempat yang ingin dituju. Contohnya wa asalu al-qaryah allati kana tiha, yang bermaksud tanyakan kepada kampung didatangi. Itulah contoh dia. Okey, yang seterusnya as-sababiyah dan al-musababiyah. As-sababiyah ni apa? As-sababiyah ni iaitu disebut penyebab. Kita tengok contoh dia. As-sababiyah ni ra'at al-mashiyah al-ghaith, iaitu maksudnya petani menanam hujan. Petani menanam hujan. Maksud dia bukannya dia petani tu bukanlah dia tanam hujan tu. Maksudnya tanam bercucuk tanam ataupun dia berkebun lah. Petani ni menanam suatu contoh pokok ke buah-buah ke. Tapi hujan tu yang maksud situ, hujan tu rezeki dia. Kerana hujan tu Allah telah memberikan dia hujan rezeki untuk menyuburkan tanaman dia. Itu maksud disebut penyebab, sebab rezeki dia, punca dia. Okey, yang seterusnya al-musababiyah,
iaitu yang bermaksud disebut hasil. Kita tengok contoh dia. Istariyat minal asid al-aliyah asyifa, yang bermaksud saya membeli penawar itu di farmasi. Maksud dekat sini bukanlah dia membeli penawar di farmasi. Maksud yang beli penawar tu iaitu membeli ubat. Ke bahasa yang lafaz yang digunakan bukan maksud yang sebenar tu, bukanlah beli penawar, adalah dia membeli ubat di farmasi. Okey, contoh yang terakhir iaitu i'tibar makan dan i'tibar ma yakunu. Okey, kita tengok i'tibar makan. I'tibar makan ni maksudnya keadaan yang terdahulu. Keadaan yang terdahulu. Contoh, akalat al-amah, yang bermaksud saya makan gandum. Bukanlah dia makan gandum, tetapi dia makan roti, contoh. Tapi dia maksud dia makan, dia bagi tahu ni, dia bagi tahu dia makan roti atau dia makan gandum tu time dulu dia bagi tahu. I'tibar makan ni. Okey, untuk i'tibar ma yakunu, i'tibar ma yakunu maksudnya keadaan akan datang. Kita tengok contoh. Talad al-ummu at-tabib, ibu melahirkan seorang doktor lelaki. Okey, dia menceritakan beritahu i'tibar ma yakunu ni beritahu contoh dia, ibu melahirkan seorang doktor lelaki. Mana dia akan datang ni, ibu ni telah melahirkan doktor, kan takkan kita tak lahir tak tahu dah doktor kan. Maknanya kita tahu apa yang beritahu akan datang ni, anak tu nanti dia akan jadi seorang doktor. Itulah contoh. Itulah yang saya menjelaskan alaqah al-majaz al-mursal. Maknanya alaqah al-majaz al-mursal ni dia bagi tahu jenis-jenis kat sini, bukanlah lafaz itu digunakan bukan pada maksud yang sebenar. Maknanya ni lafaz ni dia bukan maksud sebenar, dia lebih kurang tak adalah kias, dia macam bukti ataupun perhubungan dekat situ. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.